Selamat petang dan selamat kembali kepada channel saya. Saya Cikgu Daryl dan hari ini Cikgu akan berkongsi satu topik baru iaitu anaphoric and cataphoric references. Sebenarnya topik ini sudah diliputi di dalam buku teks bahasa Inggeris tahun 5. Jadi kebetulan pada minggu depan Cikgu akan mengajar topik ini kepada anak-anak murid di sekolah saya. Jadi Cikgu pun mengambil kesempatan ini untuk berkongsi slide kepada anak-anak murid di luar sekolah saya. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tengok dahulu apakah sebenarnya cataphoric and anaphoric references. When we look at the meaning of references, apabila kita melihat perkataan references dalam bahasa Melayu, ia sebenarnya merujuk kepada rujukan. Ia bermaksud rujukan. Mungkin bila kamu dengar references lebih kurang sama bunyi dengan sentences. But it's two different thing ya. Sentences adalah ayat, references adalah rujukan. Jadi hari ini kita akan tengok rujukan dalam ayat. Jadi apakah itu cataphoric references? Kita tengok dulu apa maksud cataphoric. Cataphoric dekat sini kamu hanya perlu ingat saja formula dia. Kamu hanya perlu ingat saja susunan dia. Tak perlu kamu fikir pasal definisi dia. Kamu ingat saja satu benda ini iaitu dalam rujukan cataphoric, pronoun dahulu, nama kemudian. Benda ini akan dinyatakan dalam ayat ya. Tidak kira dia dalam satu ayat, dua ayat ataupun lebih dari dua ayat. Manakala untuk anaphoric, anaphoric terbalik dengan cataphoric. Kerana dalam ayat-ayat nama akan dinyatakan dahulu dan pronoun akan dinyatakan kemudian. Setakat sampai sini kamu mungkin akan tanya cikgu, apa itu pronoun cikgu? Apa itu nama cikgu? Pronoun ini sebenarnya sudah lama saya ajar dalam video-video lepas yang saya ajar tentang subjek pronoun dalam video tenses kan. Sebenarnya benda itu sama saja, pronoun dengan subjek pronoun. So dekat sini contoh pronoun adalah he, she, it, they, we, I, you. Manakala untuk nama, ia boleh menjadi kata nama khas ataupun kata nama am. Kalau kata nama khas, contoh Ali, Abu Eng Hassan, Mr. Raju, Mrs. Wong. Nama kamu, nama saya, semua adalah kata nama khas. Manakala untuk kata nama am, contoh my family and I, the car, the book. Itu adalah contoh kata nama am. Tetapi dalam bahasa Inggeris ada juga yang term dia ada gabungan kata nama am dengan kata nama khas. Contoh Ali and his family. Ali adalah kata nama khas dan his family adalah kata nama am. Maka ia dianggap sebagai gabungan kata nama khas dengan kata nama am. Jadi macam mana kamu nak ingatlah nanti, bagaimana kamu nak ingat sama ada ayat itu menggunakan rujukan cataphoric ataupun anaphoric. Gunakan formula cikgu yang sediakan di sini. Kalau ia adalah cataphoric, ingat pro dulu, nama kemudian. Jadi kamu ingat dalam bentuk macam ni, kata pro nama. Kata pro nama. Manakala untuk anaphoric, dia adalah ana nama pro. Ana nama pro. Maksudnya nama dulu, pro kemudian, dan itu adalah anaphoric. Kita tengok dulu contoh untuk rujukan anaphoric. Examples for anaphoric references. Tengok dulu gambar pertama. Ada seorang nenek tua sedang menarik troli. Yesterday, an old granny was crossing the road. She was pushing a trolley. Kemarin, ada seorang nenek tua sedang mengemberangi jalan. Dia sedang menolak sebuah troli. Dekat sini, dia merujuk kepada siapa? She refers to who? She refers to an old granny. Jadi sekarang mana satu yang dinyatakan dahulu? An old granny kan? Jadi itu adalah nama sebab dia bukan gunakan he, she, it, they, we, are you. He, she, it, they, we, are you dia gunakan kemudian iaitu pronoun. So susunan dia adalah nama pro. Jadi adalah anaphoric sebab tadi ana nama pro. Jadi references ini dia boleh dikesan dalam dua ayat. Tengok ada satu ayat, yesterday an old granny was crossing the road. Ayat kedua, she was pushing a trolley. References ini dia tak semestinya berlaku dalam satu ayat ya. Dia boleh berlaku dalam 2-3 ayat. Manakala saya bagi kamu satu lagi contoh untuk anaphoric references yang berlaku dalam satu ayat. Tengok gambar ini. This morning
John saw an accident when he was walking to school. Pagi tadi, John telah terlihat satu kemalangan, okay, apabila dia sedang berjalan ke sekolah. Okay. Sekarang satu ayat saja kan, sebab hanya satu titik saja di sini. Jadi John, kata nama has, kata nama lah, so nama, alright, dan diikuti dengan he. So he sini merujuk kepada siapa? Dia merujuk kepada John lah kan. Okay, jadi memandangkan subjek pronoun ataupun pronoun ini dia muncul selepas nama, maka dia adalah nama pro. Nama pro. Siapa yang gunakan nama pro? Ana, nama pro. So this is anaphoric references. Okay, next. Kita tengok pula contoh untuk cataphoric references. Okay, cataphoric, tengok gambar macam seperti biasa. Tadi cikgu kata apa? Untuk cataphoric, dia adalah kata pronama. Kata pronama. Okay, kita tengok dulu ayat pertama. Okay, ini satu ayat sahaja. When they arrived at the beach, Carl and his brother ran to the sea and swim. Apabila mereka sampai di pantai, okay, Carl dan abangnya berlari ke laut dan berenang. Okay, so sekarang ini Carl and his brother, dia merujuk kepada they. So tapi sekarang dia pronoun dinyatakan dahulu dan dia baru nyatakan kemudian siapakah they. Maka dalam konteks ini pro dinyatakan dahulu dan diikuti dengan nama. Okay, dekat sini ini adalah contoh gabungan kata nama khas dengan kata nama am. So pronama, pronama. Jadi yang ikut susunan pronama adalah kata pronama. Jadi dalam ayat ini ia menggunakan cataphoric reference. Okay. Satu lagi contoh. Okay, cataphoric yang berlaku dalam dua ayat. Okay. They felt so happy during the trip to Korea. Mei Ling and her family decided to visit Korea again next year. Okay, they sini maksudnya Mei Ling dengan keluarga dia lah kan, tiada lagi orang lain. So tapi dekat sini rujukan dia, okay, pronoun berlaku dahulu. Macam tadi contoh lah, macam contoh tadi, cuma contoh tadi untuk cataphoric dia berlaku dalam satu ayat. Tetapi contoh untuk cataphoric ini dia berlaku dalam dua ayat. Kalau kamu nampak selepas Korea dia sudah full stop, ada lagi ayat baru. Okay, jadi they adalah subjek pronoun ataupun pronoun lah. Okay, manakala Mei Ling and her family, tengok lagi satu nama tapi gabungan nama khas dengan nama am. Jadi kita pakai nama saja. Okay, so pronama, pronama. Mana satu yang gunakan pronama? Kata pronama. Jadi dua ayat ini sebenarnya tengah menggunakan cataphoric reference. Okay. Alright, jadi saya bagi contoh sampai sini sahaja. Sekarang cikgu akan terangkan dahulu pada kamu latihan yang saya berikan secara online nanti ya. Dalam latihan nanti ada dua latihan, task 1 and task 2. Task 1 senang sahaja. Cikgu berikan 5 soalan, okay, di mana kamu dalam sini kamu baca ayat dia dahulu, kemudian kamu sendiri interpret. Okay, sama ada dia ayat tersebut menggunakan cataphoric ataupun anaphoric references. Okay, itu adalah task 1. Jadi kalau kamu rasa, contohlah nombor 1, Mom bought some apples yesterday. They were really big and red. So they ini merujuk kepada apa? Okay, tengok dia subjek pronoun dekat belakang. Mana satukah yang menggunakan subjek pronoun di belakang? Okay, jadi kamu tulislah. Kalau cataphoric, tuliskan cataphoric. Kalau anaphoric, tuliskan anaphoric. Okay, gunakan formula yang tadi cikgu ajar tu lah. Okay, alright. Manakala untuk task 2, okay, task 2 dia lebih susah sikit, tapi cikgu sudah senangkan dia, cikgu sudah mudahkan dia. Ini saya ambil dari buku teks, kalau tidak nanti kamu terpaksa tulis. Okay, dari teks sini cikgu telah senaraikan beberapa ayat. Jadi ada dua soalan. Okay, soalan 1 anda perlu tikkan mana-mana ayat yang kamu rasa ada rujukan anaphoric. Okay, manakala untuk soalan kedua nanti kamu tiklah mana satu ayat yang ada menggunakan kata phoric. Okay, kamu ingat saja ciri-ciri yang tadi saya ajar tu ya. Okay, jadi kalau ini adalah link untuk latihan hari ini, kamu boleh type link ini dekat browser kamu, ataupun nanti saya akan sediakan satu link, okay, di bawah
di dalam deskripsi video bawah video saya. Okey. Jadi kamu boleh kliklah masuk dan buat latihan, tapi pastikan dululah kamu dah clear dengan semua benda yang saya ajar ni ya. Jika ada apa-apa soalan seperti biasa, tinggalkan soalan anda dalam ruangan komen di bawah video saya, dan jangan lupa subscribe juga channel saya iaitu Cikgu Daryl. Dan kalau ada masa pergilah laman page web Facebook saya untuk tengok-tengoklah, like dan juga tolong kasih share lah post cikgu ni. Alright, so terima kasih, thank you for watching. So I will see you at the next video perhaps.